Kerajaan Thailand telah memutuskan untuk menangguhkan proses pembelian dua buah kapal selam bernilai 22.5 bilion baht dari China setelah menghadapi tentangan kuat dari pelbagai pihak. Jurucakap Kerajaan Anucha Buprapa Chaisri mengumumkan keputusan itu pada hari Isnin lepas berikutan perdebatan awam yang meluas mengenai keperluan kapal selam pada masa krisis COVID-19. Perolehan itu menjadi kontroversi ketika seorang anggota Parlimen pembangkang dalam sebuah jawatankuasa kecil Dewan yang meneliti rang undang-undang belanjawan minggu lalu mengecam pemerintah kerana membuang wang pembayar cukai sebanyak 3 bilion baht. Tentera Laut Diraja Thailand telah menjelaskan bahawa Thailand telah mencapai kesepakatan untuk membeli 3 kapal selam dari China beberapa tahun yang lalu. Yang pertama telah disiapkan dengan menggunakan wang dari anggaran tahun fiskal 2017 dan penghantarannya dijadualkan pada tahun 2023. Pembayaran untuk kapal selam kedua dan ketiga memakan masa selama 7 tahun. Pembayaran untuk kapal selam kedua dan ketiga memakan masa selama 7 tahun dan anggaran 3 bilion baht dari tahun fiskal 2021 ini adalah pembayaran pertama. Menurut Anucha, itu adalah perintah langsung dari Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha yang juga Menteri Pertahanan untuk menarik diri dari proses memperolehi kapal selam. Keputusan itu mencerminkan pemahaman pemerintah terhadap keprihatinan masyarakat terhadap penggunaan anggaran nasional, jelas Anucha. Baru-baru ini, jam tangan pintar moden telah mengembangkan teknologi pengecasan solar yang membolehkan pengguna melakukan apa yang mereka mahukan dengan jam tangan mereka. Oleh kerana aliran teknologi moden terus meningkat dari hari ke hari untuk memenuhi keperluan umat manusia hari ini, jam tangan Garmin di Kemboja juga mengumumkan pengembangan teknologi pengisian solar barunya ke kategori jam tangan dengan pengembaraan pintar dan moden. Phoenix 6X Pro Solar adalah jam tangan solar yang pertama berteknologi tinggi dari Garmin. Teknologi baru ini dirancang untuk memenuhi keperluan anak-anak muda di zaman moden, memberi pengguna peluang untuk melakukan apa yang mereka sukai dengan penggunaan yang lebih lama. Selain pengisian solar, banyak ciri teknikal canggih juga dikembangkan untuk memberikan pengalaman yang benar-benar baru bagi pengguna yang gemar mengikuti menikmati ski air, berbasikal dan mendaki gunung. Pada hari pengumuman pengembangan teknologi pengisian solar jam tangan pengembaraan ini, terdapat ujian teknologi moden dengan meletakkan jam di bawah sinar matahari untuk menyerap cahaya matahari untuk meningkatkan tenaga. Is the concentrated version. Sekolah-sekolah di Singapura akan menggabungkan pembelajaran digital dan bilik darjah secara besar-besaran mulai tahun depan. Kementerian Pendidikan Singapura menyatakan ianya akan menjadi ciri penting dalam kurikulum sekolah dan juga berjanji untuk melipat gandakan usaha untuk memperdalam mobiliti sosial di tengah-tengah pandemik, mempersiapkan para pelajar untuk masa depan dan menyediakan banyak jalan atau peluang menuju kejayaan. Pelajar-pelajar ketiga ini sudah biasa melakukan pelajaran dalam talian di mana pembelajaran di kelas terpaksa dihentikan semasa wabak. Ini secara tidak langsung membuka kemungkinan baru dalam pengajaran dan pembelajaran dan akan membuka jalan untuk pembelajaran yang lebih padat mulai tahun depan. Tetapi dorongan untuk menggunakan digital boleh menjadi cabaran terutama bagi keluarga yang berpendapatan rendah. Menurut Daryl David, terdapat sedikit perbezaan di mana anak akan dibimbing oleh ibu bapa yang ada di sisi dan terdapat anak yang tidak ada dibantu oleh ibu bapa dan membiarkan belajar menggunakan alat sendiri dan ini sudah setentunya mempunyai dua pengalaman e-pembelajaran yang sangat berbeza. Tambah Daryl David lagi, pihak Kementerian Pendidikan akan berusaha menangani jurang berkenaan
dan memastikan e-pembelajaran dapat dilaksanakan dengan jayanya. Untuk menyokong perolehan itu, semua pelajar sekolah menengah akan mempunyai alat pembelajaran digital peribadi pada akhir tahun depan. Menteri Pendidikan Lawrence Wong mengatakan kementeriannya berebut peluang semasa krisis untuk membentuk semula dan meningkatkan pengejaran dan pembelajaran. Di tengah penyusunan semula ekonomi yang disebabkan oleh pandemik, menyokong bagi mewujudkan peluang-peluang pekerjaan dan latihan bagi warga Singapura yang dilanda COVID-19 adalah menjadi keutamaan khusus. Sekolah-sekolah akan meningkatkan pelbagai kursus latihan modular mereka, sementara pekerja pertengahan berusia 40 dan 50-an akan mendapat sokongan yang disasarkan untuk mengemaskini kemahiran mereka. Dan untuk mempersiapkan pelajar untuk pekerjaan di masa depan, Institut Pengajian Tinggi akan mendorong pembelajaran antardisiplin seperti dengan memperkenalkan kursus ijazah yang berkaitan dengan industri yang merangkumi pelbagai bidang pengajian. Politeknik dan universiti juga akan menawarkan lebih banyak kursus apa yang dipanggil program kemasukan biasa, di mana pelajar mengambil modul asas dan mendapat lebih banyak masa untuk memutuskan pengkhususan mereka. Menurut Profesor Madya Jacintan, tempat kerja pada masa depan akan menjadi semakin tidak dapat diramalkan dan semakin kompleks. Apa yang diminta oleh majikan adalah kemahiran yang dapat membawa pelajar melalui apa sahaja pekerjaan yang mungkin akan mereka hadapi nanti. Profesor Tan menambah, ini termasuk kemampuan untuk mengatasi kesukaran dan berkomunikasi secara berkesan dengan orang-orang dari pelbagai budaya. Because if you're looking in terms of electrons, the inner shell, you need a lot more energy. And that Sekolah Kebangsaan Longko Gungan, Sabah terletak di kawasan pedalaman dan bersempadan di antara dua daerah iaitu Penampang dan Tambunan dan mempunyai 11 orang murid yang 9 daripadanya menetap di asrama. Perjalanan ke sekolah ini mengambil masa kira-kira 4 hingga 7 jam dengan berjalan kaki kerana kenderaan konvensional tidak mampu untuk mengharungi laluannya yang terdiri daripada hutan berbukit dan menyeberangi beberapa sungai, menyebabkan tahap kebolehcapaian ke sekolah ini dari luar agak rendah. Namun kedudukan tomografi sekolah ini tidak melemahkan semangat beberapa individu yang berjiwa besar untuk membantu para pelajar SK Longgungan menjalani proses pembelajaran yang sempurna. Salah seorang peserta dari kumpulan ini, Sis Cariel Michael, nekat mencari jalan untuk membantu penghuni sekolah tersebut. Saya dapat inspirasi itu untuk membantu dia. So saya cari Cikgu Harry. Saya minta bantuan dari dia untuk cari hiker. Lepas tu saya cakap kita akan kolaborasi sama dia, panggil hikers, and then saya cari donation semua. Cikgu Herianto yang diberikan anugerah Adiwira sempena sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Sabah baru-baru ini meminta bantuan dari beberapa orang pendaki untuk menjalankan misi kebajikan ini. Saya berfikir macam mana mau angkat tilam begini banyak. Kebetulan saya ada kenal beberapa orang, kawan, dan memang saya sendiri pun memang kaki hikers juga. So saya minta dorang promote lah untuk saya. Tidak sangka pula sambutan begini banyak.
Seawal 6 pagi, para peserta dakian kebajikan ini sudah berkumpul dan mengagihkan sumbangan kepada semua sukarelawan untuk dibawa ke lokasi hanya dengan berjalan kaki. Sumbangan yang dibawa termasuk tilam, bantal, selimut, panel solar, peralatan komputer dan pelbagai keperluan lain dibawa ke sekolah tersebut hanya dengan berjalan kaki. Pendakian mereka bermula tepat jam 7 pagi, meredah laluan yang mencabar melibatkan jarak perjalanan sejauh 10 km. Perjalanan ini ternyata menguji kekuatan mental dan fizikal kerana bentuk muka bumi seperti jalan curam, sungai dan hutan tebal perlu ditempuh sambil memikul beban. Perjalanan ini bertambah sukar tatkala musim hujan yang sedang melanda negeri Sabah. Berat beban yang dipikul terasa berganda selepas beberapa kilometer perjalanan. Para pendaki yang berpengalaman dan mempunyai daya stamina yang tinggi sampai ke SK Longgungan dalam masa 2 hingga 3 jam. Manakala para peserta yang lain mengambil masa sehingga 7 jam. Perjalanan kami ke SK Longgungan untuk mengantar tilam. Yang kali pertama kami antar meja. Sekarang tilam, tapi ini kali perjalanan agak susah sedikit sebab hujan, banyak tempat yang berair untuk dilalui. Kita berpuas hatilah dapat bantu sekolah dan juga penduduk sinilah untuk memberikan kemudahan untuk dorang lah semua. Laluan dia sangat mencabar, tapi disebabkan keindahan alam semula jadi itu tidaklah kita rasa macam penat tu berbaloi. Kejayaan program amal ini memberi impak positif kepada warga SK Longgungan yang dapat menjalani proses pembelajaran dengan lebih sempurna dan selesa. Bermula dengan hanya 16 ekor arnab pedaging jenis New Zealand White, Koperasi Velde Besot 5 Perak kini mempunyai lebih 400 ekor arnab di dalam pusat ternakannya. Pusat ternakan arnab ini diusaha secara bersama oleh 102 peneroka Velde Gunung Besot 5. Penyelaras usahawan Besot 5 Muhammad Najman Ilham Mahat berkata, kumpulan itu tidak hanya tertumpu kepada penjualan daging arnab semata-mata. Sebaliknya, perkara lain yang boleh dijadikan sumber pendapatan diusahakan. Ini termasuk penjualan bulu dan tinja haiwan itu untuk menghasilkan barangan kraft dan baja. Lepas tu untuk tinja juga kita akan libatkan belia. Kita akan libatkan dia orang untuk buat baja kompos. Maknanya menggunakan tinja arnab lah. So kita benda-benda itu dia berkait dengan warga peneroka dan boleh menambah pendapatan walaupun dia orang tak ternak, tetapi dari segi ekosistem penternakan tu dia orang dapat manfaat lah. Menerusi penjualan daging, bulu dan tinja arnab telah berjaya meningkatkan pendapatan masyarakat setempat di Velde Besot 5 ini dalam tempoh hanya 5 tahun sahaja. Warga peneroka di Velde ini mampu menjana pendapatan mencecah RM3,000 sebulan. Pengurus Velde Besot 5, Amiruddin Abu Kasim berkata, koperasi berhasrat mengembangkan pengeluaran daging arnab itu sehingga ke pasaran antarabangsa. Skop pasaran boleh hingga ke Timur Tengah lah, negara Arab. Sebab Malaysia mempunyai potensi untuk jual daging arnab halal. Jadi orang di negara belah Asia Barat, terutama Arab, minat dengan negara arnab ni yang pasaran daripada negara Islam, negara Muslim. Daging arnab memiliki pasaran luas di peringkat antarabangsa dan memiliki nilai sehingga RM35 sekilogram.